Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zariyat ayat 56 dan 58 hingga 58. Dan tidaklah aku jadikan ataupun ciptakan manusia, jin dan manusia itu kecuali untuk mereka itu menyembahku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak menghendaki rezeki dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah lah War-Razzaq yang memberi rezeki, Dzul Quwwatil Matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh, yang sangat mampu. Yang saya hormati Tuan Imam, Muzi Jatuh Kuasa Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita membincangkan atau membicarakan kenapa kita mesti beriman, istilah Muslim dari sudut akidah, dengan merujuk kepada ayat yang telah saya bacakan, di mana Allah SWT memang menginginkan ataupun mewajibkan kita ataupun bermatlamatkan menciptakan manusia ini supaya jin dan bukan hanya manusia menyembah Allah SWT. Kerana apa? Kerana Allah lah yang berhak disembah, dan Allah ni bukan lemah, Allah lah yang memberi rezeki. Jadi Allah beritahu di dalam ayat ini, walaupun Allah tu minta disembah, jadi bukanlah dengan sebab dia disembah itu manusia yang kena memberi rezeki kepada Allah. Bahkan orang yang disembah itulah yang memberikan rezeki. Kerana zat yang disembah itu adalah yang mempunyai kekuatan yang sangat mampu dan sangat mapan ataupun kukuh. Baik, jadi di sini disebut kita mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan manusia adalah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan seluruh kepatuhan ataupun ketundukan kita dalam ibadat kepadanya. Jadi ibadat-ibadat ini biasanya dia rujuk kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan supaya kita melakukan sama ada amalan ibadat itu yang bersifat amal-amal khususiyah khas, amal-amal yang merujuk kepada rukun iman, ataupun amalan-amalan yang mungkin tidak disebut di dalam rukun iman. Ia juga merupakan amalan yang baik yang perlu dikerjakan oleh orang Islam ataupun orang yang beriman. Baik, jadi kebetulan kita di dalam bulan Sya'ban, tak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan ini. Satu perkara yang kita perlu jangan lupa, iaitulah berkaitan dengan ibadat ini. Ibadat sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah SAW ketika mana kita berada di dalam bulan Sya'ban, sebelum kita masuk di dalam bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dengan mengatakan bahawa zalika syahrun, demikian itu adalah satu bulan yang mana yaqulun nasu anhu, yang mana manusia itu sering lupa dengannya, manusia lupa bulan itu. Yang mana bulan itu baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, iaitulah bulan Sya'ban lah. Huwa syahrun, di mana ia merupakan satu bulan yang turfa'ul fihi al-a'mal, yang mana diangkat amalan-amalan padanya ila rabbil alamin, ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bulan Sya'ban tu bulan yang amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan itu, para malaikat mengangkatnya amalan itu ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi berpesan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka sekiranya amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Ini nak tunjuk contoh amalan lah,
ataupun ibadat tadi yang merujuk kepada kita ni orang beriman mesti tunduk dan patuh dari sudut akidah kita ni percaya, kita ni yakin bahawa kita ni menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah minta kita supaya beribadat. Dan ibadat yang saya nak ceritakan sedikit pada hari ataupun malam ini berkaitan dengan bulan Syaban lah, kan? Yang mana Nabi suruh kita ikut dia. Dia kalau nak bulan Syaban yang diangkat kepadanya amalan-amalan itu dalam keadaan dia berpuasa. Kerana puasa itu straight, kan? Panjang. Allah saja yang akan memberikan ganjaran kepada puasa kita, dengan ganjaran yang melihat kepada keikhlasan dan kesempurnaan puasa kita lah. Itu merupakan ibadat yang khusus. Ada lagi ibadat-ibadat yang berlaku di dalam bulan Syaban ini, yang mana bukan hanya bulan Syaban ataupun sepanjang tahun, di mana amalan-amalan itu kita sering lupa lakukan. Banyak lagi amalan-amalan. Sebab itulah kalau kita tengok kepada bulan Syaban ini, menurut sejarah, di mana manusia memang sibuk pada ketika itu. Mereka sibuk mencari sumber-sumber air, pergi-pergi, sebab mereka nak bersedia di dalam bulan Ramadan. Bulan yang membakar, bulan yang penuh dengan cabaran. Bulan Ramadan ini nama pun Ramadan, bulan yang terik membakar, Ramadan, namanya Ramadan. Itu kebiasaan sebab Nabi SAW berpesan kepada kita supaya kita jangan lupa, supaya kita ni beribadat terus, khusus puasa. Kerana pula kita ni memang dah masuk usia pencen ni, memang puasa ni paling baik lah untuk kita, kan? Sebelum kita memang tak larat nak puasa. Puasa lepas pencen ni okey, tapi dah hujung-hujung besok tak larat nak puasa, kan? Sebab kita badan kita pun tak mampu. Tapi untuk kita mengelakkan dari sudut kesihatannya, elok kita berpuasa. Itu dari sudut kesihatan. Tapi kita nak capai di sini bukan masalah kesihatan. Nak capai di sini ialah kerana apa? Kerana Allah suruh kita sama ada puasa di dalam Ramadan yang wajib ataupun puasa sunat. Yang dimaksudkan di sini ialah puasa sunat ni. Di mana Usamah bin Zaid bin Harithah bertanya Nabi. Kalau ikut hadis ni lah. Dia tanya, kata, ya Rasulullah, aku tak pernah tengok engkau ni berpuasa yang begitu banyak kecuali di dalam bulan Syaban ni. Jadi Nabi pun jawab. Nabi jawab kepada Usamah, sebab apa? Sebab bulan Syaban adalah bulan yang Allah angkat dia punya amalan kepadanya, dan aku suka ketika mana amalan aku diangkat ini, aku dalam keadaan puasa. Demikianlah sebab itulah kita puasa di semua Syaban dan sebagainya, sebagai persediaan kita supaya kita tidak lupa yang kita akan berdepan dengan bulan Ramadan. Baik, itu satu, supaya kita tidak melupai ibadat yang khusus. Dan juga ibadat-ibadat yang bersifat umum tetapi mempunyai nilai yang tinggi. Kadang-kadang kita tak terkait. Sebagai contoh, berjihad. Tak semua orang mampu berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kalau kita tengok kepada perawi hadis ini, iaitulah Usamah bin Zaid, dia melakukan kerja orang yang tak semua orang boleh buat. Usamah bin Zaid ni bin Harithah, dia ni dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai ketua tentera, komandan tentera sebelum Nabi SAW wafat. Maknanya Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah, dia dilantik sekitar itu. Dan ketika konvoi ketenteraan ini digerakkan di bawah pimpinan dia, Nabi pun wafat. Tapi bagaimana? Kita melihat Nabi SAW boleh melantik seorang yang sangat muda. Ketika itu berusia 18 ataupun 19 tahun. Dan menjadi isu di mana sebahagian sahabat tidak setuju kerana umurnya muda. Tetapi Nabi SAW mengingatkan para sahabat tentang kelayakan Usamah bin Zaid ini. Sebab itulah kita tak ada masalah sebenarnya nak lantik di kalangan keluarga kita ke, di kalangan anak-anak kita ke. Pertama sekali jangan kita timbul fitnah. Kalau dia layak boleh lantik, kalau dia layak dia boleh lantik. Sebab Nabi lantik, tapi Nabi beritahu bila dia tak setuju. Nabi beritahu kenapa lantik Usamah bin Zaid. Sebab itulah bila kita melihat kepada perkara ini, kita akan faham. Sebab itu sahabat ni dia tak setuju, dia beritahu. Maknanya ada lagi kebebasan bersuara di kalangan sahabat walaupun berdepan dengan Nabi. Tak setujulah. Tapi bila Nabi beritahu yang sebenarnya dan mereka faham, mereka apa? Bukan mereka lawan. Kita hari ini bila dah diberitahu sebenarnya, kita tak lawan lagi, tak setuju. Tak boleh lah. Tak boleh. Dengan sebab kita tak suka dan sebab bila Nabi dah beritahu ataupun kita diberitahu dengan kepahaman yang benar, dan itu adalah yang benar, tak ada masalah.
Sebab itulah Nabi memberitahu bahawa Usamah bin Zaid ini anak kepada seorang yang telah terbukti bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam. Antara lain di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Usamah, bersama dengan bapa Usamah ini Zaid bin Harithah ke mana? Ke Taif. Taif. Dia pergi Taif kena lempar dengan batu. Jadi ayah Usamah ni yang cover, yang sampai berdarah kaki dia, yang mengobati Nabi, bawa Nabi, sapu luka Nabi balik daripada Taif. Itu perjuangan Zaid bin Harithah. Sehingga Zaid Harithah ni dilantik oleh Nabi sebagai salah seorang daripada ketua perang, komandan, 3 orang komandan perang di dalam peperangan Mu'tah. Jadi kalau nak lantik anak dia Usamah, bolehlah, sebab ayah dia pun ketua. Dan Usamah bin Zaid ni menyaksikan sendiri ayah dia syahid di dalam peperangan Mu'tah tu. Nampak? Jadi dia boleh ganti ayah dia dengan sebab dia memang berbakat. Jadi ayah dia syahid dalam peperangan Mu'tah dan digantikan oleh kemudiannya oleh Ja'far bin Abi Talib, Rasul bin Abdullah bin Rawahah. Semua nama-nama ni Nabi tunjuk dalam peperangan Mu'tah ni sebab Nabi, itulah Nabi ni dia tidak bercakap ikut hawa nafsu. Dalam mana-mana peperangan Nabi pergi saja. Lagi kita kata Nabi itu tak ada. Maknanya Nabi confident. Ya? Nabi confident, maknanya ini boleh handle. Tetapi pada peperangan Mu'tah ini dia melibatkan satu peperangan yang besar kerana 3,000 orang lawan dengan 200,000 orang. Ini kita pun rasa nanti kita cerita macam mana ini ibadat kata ibadat. Ibadat adalah fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Tapi tak semua orang boleh buat. Kan? Jadi kita tak boleh buat berjihad di jalan Allah. Kerana kita pun tak sanggup, jadi jangan kita marah orang buat, jangan kita kata dia macam-macam. Hari ini kita tak mampu buat, kita kata orang macam-macam. Orang yang berjihad bilang kita jahat lah, dia bunuh orang lah. Kan? Dia tak bunuh orang semata-mata bunuh orang. Dia mesti bunuh orang dengan sebab mereka itu berjihad di jalan Allah dengan sebab yang tertentu. Jadi kalau kita nak tengok kepada Usamah bin Zaid ini, di mana Usamah ini sendiri mempunyai talent untuk menjadi seorang komandan tentera dan juga tentera. Kerana ketika di dalam peperangan Uhud, dia bersama dengan sekumpulan remaja jumpa dengan Nabi nak keluar perang. Jarang kita jumpa budak-budak kita ni pergi jumpa nak keluar perang. Nak keluar perang, nak keluar berperang. Kalau kita dah diserang oleh musuh dalam sebuah kampung, jadi kalau kita kerahkan orang berperang tu biasalah. Tetapi ada yang nak keluar berperang. Budak lah tu, umur ketika dalam belasan tahun, 12 tahun, 12, 15 macam tu. Nak keluar berperang. Minta kepada Nabi. Nabi tak bagi kerana tak boleh sebab ni kecil sangat. Tetapi dia daripada kecil dia tak. Kita anak-anak kita, cucu-cucu kita tengok. Adakah kecenderungan untuk mempertahankan agama, mempertahankan bangsa dan sebagainya sampai ke tahap mereka itu sendiri sedar untuk pergi berperang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam sejarah terjadi. Ni kita nak cerita, kita nak belajar pun sejarah. Kalau kita nak fikir sendiri je tak ada masalah, lah boleh fikir lah. Tapi sejarah tunjuk macam tu. Jadi di dalam peperangan Khandaq ataupun Ahzab barulah Nabi benarkan dia terlibat dalam perang, seterusnya dalam peperangan Hunain dan kemudiannya dalam peperangan Mu'tah. Jadi dia memang ada rekod yang track yang baik untuk dilantik menjadi ketua. Jadi bila kita faham sejarah ni, kita tak marah pada Nabi dan kita mengatakan apa Nabi kata betul dan terbukti bahawa Usamah ini mempunyai kehebatan yang baik, yang hebatlah sehingga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun menyebut ketika memberi salam, menyebut dengan perkataan Amir, Assalamualaikum ya Amir. Kenapa? Kerana dia pernah menjadi ketua kepada Sayyidina Umar ketika dilantik oleh Nabi sebagai ketua perang. Jadi walaupun dia tu senior, dia hormat kepada ketua dia walaupun ketua dia budak lagi. Dengan syarat ketua dia ini seorang yang talented lah. Kan? Kalau kita lantik tidak talent, tidak ikut bakat, tidak ikut kelayakan, susah. Dahlah pula dia tu keluarga kita, nanti akan timbul fitnah. Lantik dia. Soal bayar gaji tak bayar gaji tu soal lain. Itu soal lain. Dan soal dia lantik ni layak tak layak. Kalau layak tak apa, walaupun keluarga kita. Tapi bukan kita yang memutuskannya, dia mesti ada badan. Nak ikut Nabi ni, nak ikut Nabi. Maknanya bila Nabi terang, sahabat tak cakap banyak. Sebab tahu ini yang berlaku kepada sama. Cumanya orang yang tak setuju tetap tak setuju lah. Sebagaimana dalam peperangan Mu'tah itu, orang yang tak setuju, orang munafik yang tak setuju dengan Islam, walaupun Khalid bin Al-Walid balik daripada peperangan itu dengan kemenangan, mereka kata kalah. Sebab apa? Sebab Khalid ni lari daripada medan perang.
tak mampu untuk menewaskan tentera Rom. Nak tewas, nak bunuh sampai 200,000 orang. Jadi kawan ni 3,000 orang je. Nampak? Tetapi Nabi kata tak, bahawa yang si Khalid ni dia tidak kalah, dia akan menang. Dia akan menang lagi selepas ini. Maknanya Nabi kata yang dia balik lari ni, ini sebagai strategi, dia ni tidak kalah. Dia berjaya mengundurkan tentera Rom. Tentera Rom tu diundurkan. Dan hanya mati ataupun syahid orang Islam tu 15 orang dari 3,000 orang. Kita pun tak percaya benda ni. Tak boleh percaya. Percaya tak percaya, tapi kalau Allah nak jadi. Sebab itu dalam peperangan yang dikaitkan dengan ayat, di mana kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan kecil boleh mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah. Dan ini dirujuk kepada peristiwa di mana Nabi Daud yang berperang dengan Talut lawan Jalut. Ketika itu mereka mempunyai jumlah tentera yang besar. Cumanya tentera-tentera Talut yang di dalamnya Nabi Daud ini diuji dengan sebatang anak sungai. Yang pergi lawan tu, dia lalu anak sungai. Talut kata, kalau siapa yang minum seraup aja boleh ikut aku dan boleh terus berjuang. Tapi yang lain ni, yang tak ni, dia pergi minum sendiri, tidur dalam kat situ, minum sampai kenyang, yang ni out. Jadi kita nampak bahawa orang yang nak pergi perang ni, dia mesti sanggup untuk berlapar. Sebab itu dia yang perang sekarang ni di Palestin tu. Kalau tengok ceritanya, ada di antara mereka yang saya dengar sendiri daripada orang duduk di Palestin tu, ketika bulan Ramadan tahun peperangan 2014 atau ibu bapa yang perang tu, dia tersangkut di dalam terowong tu. Saya rasa buang dekat dengan hampir 2 minggu ataupun sebulan. Dia hanya boleh selamat dengan beberapa ketul kurma je. Kurma. Memang kita pun pelik. Tapi nak kata pelik pun, itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala tolong. Sebab itulah Allah SWT pesan kepada kita di dalam ayat, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Banyak kumpulan banyak daripada kalangan Nabi itu yang berjuang bersama-sama mereka itu ribbiyun, orang-orang rabbani, orang-orang yang dididik dengan tarbiyah ini, yang yakin bahawa Allah akan tolong mereka. Yang mana mereka ini fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Tidaklah menyusahkan mereka dalam perjuangan mereka di sabilillah ini, dan tidaklah melemahkan mereka, dan mereka tidak akan serendar. Kenapa mereka tak serendar, tak mengalah? Karena mereka nak mati. Yang duduk serendar ni Israel, lagi duduk serendar lari sebab dia pergi perang untuk itu. Yang tunjuk perasaan hari ni di Israel ni ialah mak bapak dia tak nak lagi kerajaan Israel membuat kuasakan kerahan tenaga, kerana mereka tak nak anak dia mati. Tak, maknanya dia nak anak dia hidup. Jadi psikologi perang untuk hidup dengan psikologi perang nak mati ni, mana yang akan menang? Sudah tentulah perang yang nak mati akan menang. Sebab itulah ketika mana tentera yang pergi Mu'tah ini bergerak sampai ke Ma'an, mereka berhenti. Dan mereka berbincang, ada di antara para sahabat yang pergi perang tu minta supaya komandan tentera ni pergi hantar surat kepada Nabi, minta bantuan daripada Rasulullah SAW, minta bantuan. Tetapi apa kata Abdullah ibn Rawahah, salah seorang daripada komandan, dia kata Nabi tidak mungkin silap hantar kita dalam jumlah yang sebanyak ini. Kita kena ingat balik, kita pergi perang ni dua sebab. Satu, sama ada kita mati syahid, satu sama ada kita menang ataupun kita mati. Jadi menang ni bukan bunuh orang banyak. Itu satu juga ciri kita menang, itu bunuh orang banyak-banyak kan. Tapi mana kita berjaya menggagalkan matlamat perang dia, kalah dia. Contoh, Amerika masuk Vietnam, apa matlamat mereka? Siapa ada matlamat dia? Berjaya tak dia bunuh orang Vietnam? Ramai kan? Tapi matlamat dia siapa ada? Dia balik, kalah dia. Tetapi korban daripada itu memang ramai lah. Sebab korban itu yang Allah nak tu. Sebab tu kita tak boleh kata orang yang mati itu mati sia-sia. Matilah orang Palestin tu. Itu pandangan kita. Sebab tu Tuhan tak bagi kita kata macam tu. Lain Quran kata dengan kita kata ikut kesedihan kita, ikut pemikiran kita. Betul lah, kalah lah itu kan. 30,000 orang. Tak. Wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata orang yang mati jalan Allah ni mati, bal ahya, bahkan mereka hidup, walakin la tashurun. Kamu sendiri tak tahu.
Hidup sama ada mereka itu hidup dalam syurga, Allah angkat darjat mereka, ataupun hidup dengan apa, Allah gantikan yang mati ini dengan kelahiran bayi-bayi yang baru. Itu di Palestin banyak bayi baru lahir. Itu yang statistik. Jadi orang Israel takkan boleh buat genocide walaupun dia boleh bunuh ramai tapi ramai lagi yang lahir. Sebab itu mereka tak mampu untuk kalahkan Palestin. Cuma mereka ramai bunuh orang ramai. Nampak? Begitu juga mereka di Afghanistan ataupun Soviet di Afghanistan, mereka kalah lah. Mereka terpaksa keluar dan Soviet ni kalah, tak capai matlamat dia, mereka hancur negara dia. Habis bubar Soviet Union tu. Itu yang jadi Ukraine dan semua tu sebab apa? Sebab bubar dia Soviet Union lah tu. Lawan balik Turki dia, Russia. Nampak? Saya nak ceritakan di sini betapa Allah SWT membantu di dalam bulan, khususnya dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan Allah di mana Allah bantu. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu di dalam peperangan Badar dalam keadaan kamu lemah, kecil, tak ramai orang. 313 lawan 1000 orang. Allah bantu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Naklah kamu bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kalau kita berpuasa, Allah suruh kita takwa kan? Sama aja. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu ayat yang biasa kita dengar. Mesti bertakwa. Diwajibkan ke atas kamu puasa tu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi orang yang pergi perang ni, walaupun perang, Allah suruh dia takwa juga. Puasa pun bertakwa, perang pun bertakwa. Tak nampak? Itu nak kata benda tu bukan ibadat kepada Allah SWT. Bukan tanda penyembahan diri kepada Allah SWT. Tanda kita sujud, tanda kita tunduk kepada arahan Allah. Walaupun terpaksa pergi perang di dalam bulan Ramadan. Saya ingatkan tadi bahawa dalam bulan Syaban ni bukan hanya kita berpuasa, tetapi mengikuti kepada periwayat yang rawi hadis yang saya sebutkan tadi tentang Nabi mengingatkan kita supaya jangan lupa. Tadi dia adalah seorang yang bukan hanya berpuasa tetapi pergi perang membebaskan Baitul Maqdis. Itu dia punya point dia, tuan-tuan. Jadi kita bila dalam bulan Ramadan ni, kita yang tak ada kena mengena ni di sana ni, tak apalah, dia tak payah berperang. Tapi kalau ikut rakyat Palestin, dia nak orang yang macam kita ni, yang segar-bugar ni, yang tak boleh nak berperang dan sebagainya. Apa sumbangan kita? Bukan kita fikir sendiri tau. Kita fikir sendiri boleh lah. Tapi kita tanya orang Palestin apa benda yang dia nak daripada kita. Apa kita tahu? Yang dia kenaki daripada kita ni, masuk bulan Ramadan, antara ni ibadat kita, ibadat nak puasa tu biasalah. Doa jangan putus, jangan tinggal. Kadang-kadang kita pun dah tinggal doa Palestin ni. Dah masuk 4 bulan ni, kita pun dah lelap dah. Kan Allah tak bagi kita lupa tadi tu. Dalam bulan Syaban, ibadat kita, puasa kita. Perjuangan rakyat Palestin jangan lupa doa. Arab Saudi memang tak doa dah, pergilah pergi umrah. Tengok tak ada doa. Sedangkan dia dekat dia ada doa lagi. Setahu saya antaranya Jordan, di mana masjid-masjid ni dibenarkan doa. Kalau kita bawa masuk doa ni dekat Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ke, kita balik awal lah, tuan-tuan. Kita pun pelik. Nak pelik pun tak pelik. Kalau kita tahu sebenarnya kenapa pok-pok dan begini, kita tak pelik. Tapi itu bukan saya nak cerita pada malam ni. Di mana rakyat Palestin minta kita supaya beribadat, berdoa jangan lupa. Bagi bantuan sekadar yang kita mampu bagi. Dan yang ketiganya, kita kena tunjukkan rasa apa? Rasa untuk menyekat Israel melalui kemampuan kita, melalui boykot. Boykot. Tapi kita hari ni pun boykot pun kita pun dah alah susah lah. Kita pun nak kerja juga ni, nanti macam mana kita nak bekerja. Betul, itu semuanya betul. Tetapi kalau kita nak berhenti kepada satu ketetapan di dalam syirah, kita boleh berhenti, kita boleh cari jawapan dia. Tapi kalau kita nak pakai akal kita akan berhenti daripada boykot ni. Sebab yang bekerja itu pun kita juga, yang dapat juga pun kita juga, kan? Tapi kita kena tahu bahawa sesebahagian daripada yang kita boykot itu memang mereka tu jelas membantu Israel, syarikat dia. Sama ada di sini ataupun di sana, itu masalah lain. Tapi syarikat dia memang membantu Israel. Kalau dia betul-betul tak nak bantu Israel, istiharkan syarikat dia yang kita boykot itu, mereka tidak akan bantu Israel. Kalau katakan syarikat franchise ke, yang mana mereka di headquarters bantu Israel, kami di Malaysia ni, kami akan kumpulkan duit derma kami ni, keuntungan kami ni akan bantu Palestin. Boleh kira juga. Tapi dia orang pun tak kata macam tu. Nak menunjukkan apa?
Namanya kenapa? Maknanya dia orang pun reda, setuju. Bila setuju, kita pun kena tak bersetuju dengan dia orang. Kita bukanlah orang kata rigid sangat. Kalau dia kata bahawa dekat headquarter dia bantu Palestin, Israel, kami bantu Palestin, okey lah draw, betul tak? Bolehlah kita pergi minum balik. Ini dia pun relax je. Bila kita boycott dia marah. Dia kata rugilah apa benda. Macam mana kita nak jawab tuan-tuan? Nak jawab mengikut ilmu, jawab ikut kepala otak tadi, saya boleh bawa tu, saya boleh beritahu. Kita jawab kepala otak tu, jawapan ikut akal. Betul tak? Mana kita boleh tak setuju, kita boleh tak boleh minum balik dengan syarat dia pun bantu Palestin, itu akal. Tapi apa yang ada dalam Al-Quran? Saya sebut tadi kan Allah bantu ketika mana orang Islam lemah. Dan kalau berlaku peperangan Badar ini, tuan-tuan tengok salah satu daripada isu je ialah terdapat di kalangan orang-orang Islam yang beriman ketika itu mereka tidak berhijrah bersama Nabi. Jadi di dalam peperangan Badar mereka terpaksa bersama dengan siapa? Yang duduk kat Mekah yang tak hijrah ni. Mereka bersama dengan siapa? Dengan Abu Jahal. Mereka terpaksa pergi perang. Malu alah kepada Abu Jahal, kena kerah dengan Abu Jahal. Kalau kita tu sebuah negara yang memang duk lawan Islam dan melakukan kerahan tenaga, kita kena berperang. Bila dikenakan kerahan tenaga, kena? Kena. Sebab itulah di dalam Al-Quran, bila malaikat jumpa dengan yang mati ni, orang Islam beriman mati tapi dia duduk di sebelah puak kafir Quraisy ni lawan perang dengan orang Islam, malaikat tanya ni kenapa dia jadi macam ni? Kenapa boleh mati bagi pihak orang sana ni? Mereka mengatakan nahnu mustad'afina fil ard, kami ni adalah golongan lemah. Lemah tadilah. Terpaksalah nak buat macam mana kalau tak kerja kan mati. Tak kerja dengan syarikat ni kan mati. Tahu dia tu bantu Israel tapi nak buat macam mana? Dengar jawapan. Apa malaikat kata? Alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah kamu tahu bahawa dunia ataupun bumi Allah ni luas? Kenapa kamu tak berhijrah? Hijrahlah. Pilih cari kerja lain. Kalau kamu betul-betul beriman dengan Allah, itu saja. Adakah bila sebab kamu lagi kerja lain, cari tempat lain, Allah takkan buka rezeki kamu? Allah akan buka. Kenapa? Sebab takwa kamu tadi, kamu takut kepada Allah, Allah akan buka daripada punca yang kamu tak ketahui. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ganti, Allah jadikan kepadanya jalan keluar. Dan diberikan kepadanya rezeki dia berpunca yang dia tidak sangka. Yakin tak ayat tu? Itulah orang tuan-tuan lah. Sampai saya nak ceritakan dari segi ilmu, ada. Jangan ingat berani kita kata, oh Islam ni apa benda lah, teruk lah. Selama mana kita beriman dengan Allah, kalau kita yakin, kita pegang. Kalau dia tak yakin, nak buat macam mana? Kalau dah lemah sangat, jadi macam tu. Akhirnya kita terpaksa digunakan oleh orang untuk lawan Islam itu sendiri. Sekarang kita tanya kita sama ada kita ada maruah ataupun tak. Adakah kita sayang kepada Allah SWT? Adakah kita sanggup menahan sedikit susah di dunia ini yang sementara dan kita berdepan dengan nikmat yang kekal abadi? Itu saja. Dia akan berbalik kepada iman. Dia akan berbalik kepada iman. Yakin ataupun tak? Betul tak? Sebab itulah kita tengok orang yang mau Palestin macam mana pun dia lawan orang, dia tetap dapat rezeki, tuan-tuan. Kebulung macam mana pun tiba-tiba ada je orang hantar makanan melalui udara, betul tak? Tak mati lagi. Tapi susah-susah lah. Susah ni Allah akan ganti. Jangan kita ingat dia susah, kita tak susah, kita terus relax. Tiba-tiba satu hari nanti kita terjadi pula, dia pula relax, kita pula teruk. Inna rahal Islam dairah. Sesungguhnya putaran Islam itu dia akan berpusing, berputar. Faduru haitsudar, maka hendaklah kamu berada di mana saja dia ini berpusing, berputar. Ada ketika duduk di atas macam roda pusingan Islam tu kan. Ada ketikanya berada di bawah. Ada ketikanya Islam menang. Kejayaan, khalifah yang besar menguasai dunia. Ketika yang jatuh pula, kamu kena dengan Islam ni, jangan kamu lagi. Kamu hendaklah bersama Islam di mana saja kamu berada. Dan Islam ni Nabi kata apa? Bada al-Islam gharib. Islam ni bermula gharib, dagang sebagaimana dia. Dia seorang-seorangnya. Keluarga dia, orang bantai dia, orang benci dia, orang pulau dia, apa? Gharib, dagang. Fatubah lil gharab.
Fasayaudu ghariban, dan dia akan jadi kembali gharib. Dia bermula dengan gharib, dagang dia akan kembali jadi dagang. Maka hendaklah kamu bersama-sama ataupun berbahagialah mereka yang dah dagang. Walaupun dia tekan, tetapi oleh kerana iman tu mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah ni nak buat, cakap senang, saya cakap senang lah. Nak buat, tak tentu lagi ni. Ustaz buat sikit, tak tentu. Tapi buat ke tak buat, itulah benda. Saya tak boleh nak cakap benda yang tak betul. Saya cakap benda yang betul, buat tu soalan. Lebih dahulu kita melepaskan itu duduk, itu perkara yang sebenarnya. Sebab itulah orang-orang Palestin kok mana dia susah macam mana pun, sebagaimana ayat tadi yang Allah sebut, yang mereka ini bersama-sama dengan para nabi, bersama-sama dengan ketua mereka, bersama dengan orang Islam untuk membebaskan Baitul Maqdis. Mereka ini tidak takut dengan apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka ini tidak lemah, dan mereka ini tidak akan surrender. Apa amalan mereka? Dan amalan ini membuahkan kenyataan, tuan-tuan. Walaupun amalan nampak zahir pada bibir saja, apa yang mereka lapaskan? Fama kana qawluhum illa an qalu. Mereka tidak kata apa-apa kecuali mereka berkata, Rabbana ighfir lana, Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan ketelanjuran kami dalam urusan-urusan kami. Wasabit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tegakkanlah kedudukan kami dan tolonglah kami kepada orang kafir yang menentang kami, membunuh kami. Itu kata-kata mereka. Allah tolonglah mereka. Allah tolong. Sebagaimana Allah janji tolong orang Islam pada ketika di zaman peperangan Badar, Allah akan tolong orang Islam pada ketika yang lain, walaupun telah jauh daripada zaman Rasulullah SAW. Dan bila sampai dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan akan tengok tu, setiap kali bulan Ramadan datang, Israel ini, Yahudi laknatullah ni, dia akan cuba membuktikan kepada dunia dan kepada kita dan kepada Allah sendiri bahawa apa yang Allah sebut ni tak betul. Apa yang Allah sebut ni tak betul. Peristiwa di dalam peperangan Badar yang Allah sebut ni, yang mana iztaqulu lil mu'minina alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikah munzalin, tak betul. Dan ingatlah ketika mana kamu, wahai Muhammad, berkata kepada orang-orang yang beriman, tidakkah Allah telah mencukupkan bagi kamu itu dengan 3,000 orang tentera daripada kalangan malaikat yang diturunkan. Walaupun mereka sendiri mengatakan, tentera-tentera mereka sendiri yang meraung melihat malaikat itu turun, melihat bahawa mereka ini berjuang, mereka ini berperang, bertembak dengan askar-askar yang mereka sangkakan sebagai hantu. Betul tak? Dalam YouTube, di mana-mana kan pokok Israel itu sendiri yang mengatakan bahawa mereka itu berperang dengan hantu. Betul tak betul? Maknanya mereka sendiri kata benda itu betul, dan mereka juga sebahagian daripada mereka mengatakan benda itu tak betul dan takkan betul walaupun benda itu betul. Faham tak saya tak? Maknanya mereka mengaku, tetapi mereka kata walaupun benda itu betul, tetap tak betul, aku akan lawan. Ini Yahudi, inilah Yahudi. Sepatutnya bila kita dah macam itu, pimpinan kita lah sepatutnya kita berperang ni ramai, dan kita duduk perang dengan macam hantu ni, macam mana dia ambil sikit, tengok sikit sampel dia, kes ni macam mana, study sikit berapa ramai, kita nak perang lagi ke tak? Tapi Yahudi kata tak, kita akan perang, betul-betul lah perang. Tuan-tuan yakin tak apa benda yang saya cakap? Kalau tuan-tuan yakin, tak apa nak yakin, tuan-tuan baca ayat Quran, baca ayat ni. Afatatma'una an yu'minu lakum. Saya dah baca di surah dulu. Ke tak baca? Tak ingat lah. Baca kan? Apakah kamu nak berharap sangat bahawa mereka itu akan beriman dengan kamu? Waqad kana fariqun minhum yatluna kalam Allah, yasma'una kalam Allah. Sedangkan sebahagian daripada mereka itu mendengar sendiri kalam Allah. Summa yuharrifunah, kemudian mereka itulah yang mengubahnya ba'da ma aqalu, setelah mereka faham, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Nampak? Tahu kan benda tu kan? Betul orang Islam ini ditolong oleh Allah SWT pada bulan Ramadan. Tapi mereka tetap bila bulan Ramadan kami akan serang lagi. Ini orang yang kita akan berdepan dengannya. Maknanya orang yang seganah-ganah manusia,
Orang kata tidak ada hati perut, memang sekering-kering hati perut manusia, betul tak? Sebab itu orang yang macam ini tidak ada di dalam bangsa lain kecuali Yahudi ni. Orang lain pun tahu juga berhenti perang. Orang lain pun tahu juga berperang ke ataupun pergi bunuh orang saja-saja ataupun genocide. Yang berlaku sekarang ni bukan perang dan genocide. Berperang tu dengan Hamas. Yang genocide dia pergi bunuh orang yang tak berdosa tu. Itu genocide, itu bukan perang. Perang ni mesti berlawan. Tembak-menembak itu baru perang. Tembak orang yang tak ada kekuatan itu bukan perang. Nampak? Mereka tetap akan masuk dalam orang sebab mereka nak buktikan. Walaupun mereka sendiri tahu bahawa cerita berperang dengan malaikat ini mereka sendiri depan, betul tak? Sebab itulah Allah kata wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna, ketika mana mereka berjumpa dengan beriman mereka kata kami beriman. Kami percaya kepada kamu. Wa iza khala ba'dhum ila ba'd, ketika mana sebahagian mereka berjumpa dengan kumpulan lain mereka kata apa? Mereka berkata atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kamu nak ceritakan perkara sebenar sebagaimana yang Allah beritahu kepada kita kepada orang-orang beriman tu? Kamu nak mengaku ke yang bulan Ramadan ni Allah tolong orang beriman? Kamu nak mengaku ke? Kamu nak mengaku? Ini benar-benar ni, kamu nak mengaku ke? Nak mengaku kepada orang beriman tu? Liyuhajukum bih, yang menyebabkan mereka orang beriman itu akan berhujah kepada kamu. Mana menang hujah orang beriman tu? Kamu nak menyerah ke? Afala ta'qilun. Kamu tak fikir, kamu tak ingat. Ini hujah ni, perbincangan yang Allah rakam dalam Al-Quran. Yang inilah ada dalam kepala dia orang ini, walaupun dia tahu benda ni bulan Ramadan, bulan Islam, bulan suci, bulan orang Islam selalu menang. Tak, kita mesti lawan sampai kita boleh buktikan bahawa benda tu tak betul. Itu Israel, itu Yahudi. Jadi kita bila dah begitu, takkan kita nak percaya lagi kepada dia? Nah, takkan setakat hantar makanan, hantar tentera lah. Sepatutnya hantar tentera dalam keadaan sekarang. Kerana apa? Kalau sebut, tadi kita sebut apa? Sebut janji Allah semua itu kita yakin. Satu benda yang Allah akan tolong kita. Satu lagi dari segi pemikiran yang rasional. Kita tengok pada hari ini Israel berada di saat yang paling kemuncak menuju kejatuhan. Betul tak? Tunggu orang tolak aja. Tunggu orang tolak. Sebab itu saya katakan tadi, orang-orang Palestin suka kita supaya boykot. Dan mereka sangat suka apa yang dibuat oleh Yaman. Sebab mereka pun ukur. Mereka pun tahu. Kalau mereka nak minta lebih-lebih, puak-puak ni kata dia dah lupakan aku. Jadi kita berjuang sendiri. Sebab itulah Hamas dan sebagainya itu mereka berjuang, mereka mencipta ataupun buat dia punya peralatan perang sendiri. Kau boleh bawa masuk, mereka buat sendiri. Mereka buat sendiri. Sebab itu mereka boleh ukur berapa lama. Dia kata walaupun bertahun, mereka boleh berperang lebih 6 bulan. Dan kekuatan yang mereka ada sekarang ni tidak sampai kepada 50% yang mereka keluarkan. Mereka dah bersiap sedia. Mereka minta bukan mentah. Sebab mereka tahu orang luar ni telah harap. Kita dah telah harap sebenarnya perkhidmatan ni. Tapi nak kata macam tu lah. Memang kita terasa hati. Kita mudah terasa hati orang Melayu pula kan. Rajuk lah itu inilah. Tapi mereka tak kata. Tapi itulah sebenarnya. Kita dah lupakan dia orang ni. Sebab dia terpaksa buat kerja sendiri. Tetapi dia sangat suka kalau ada orang jentik lagi Israel. Sebab Israel sehingga makin goyang ekonomi dia apa semua. Negara yang macam ni negara yang tidak bertahan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab negara yang tidak mempunyai iman yang kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka itu Yahudi, mereka juga percaya kepada Tuhan, tetapi yang run Israel hari ini adalah Zionis Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa kata? Dia orang ni sendiri kata. Ilham Pape, profesor kata. Apa saya kata? Tak kata. Cuma yang Netanyahu ni dia menggunakan dia nak tarik sokongan balik sebab dia pun dah kalah dalam pemilihan. Kalau dia tak bersatu dengan geng-geng yang sepihan, parti-parti yang sepihan ni, dia tidak boleh mengusir parlimen. Dan dia telah buat supaya parlimen ini dapat bukan parlimen lagi menguasai mahkamah. Mahkamah itu mesti diletakkan terus di bawah Perdana Menteri. Ini undang-undang yang dibuat oleh Netanyahu untuk melepaskan kes dia di mahkamah. Ini buat semua tahu ni. Dan dia menggunakan apa? Menggunakan ayat-ayat yang ada dalam kitab kata lama itu supaya mereka ni menyokong di saat akhir. Dia nak menyelamatkan diri dia. Nak tunjukkan bahawa orang-orang Yahudi ini sendiri pun sebenarnya mereka ni tidak bersatu.
pada ketika ini sebenarnya memang kita dah boleh start untuk jatuhkan dia dah. Kita boleh start jatuhkan dia. Sebab itu mereka sangat suka Yaman tu, masalah Syiah tu masalah lain, tapi masalah orang yang boleh menyekat bantuan kepada Israel. Ini saya bercakap daripada pandangan mereka, bukan daripada pandangan kita. Kita ni kalau boleh doa selesai masalah, lepas tu hantar duit, habis tanggungjawab kita kan. Mereka nak tu. Kalau hantar bantuan tentera ni untuk apa? Untuk melemahkan lagi Israel, supaya orang tahu seluruh dunia hari ni bahawa Israel ni memang jahat dan memang wajar diserang. Saya rasa lah tuan-tuan, kewajaran ni ada. Kerana apa? Kerana dunia pada hari ni dari sudut manusia, mereka cenderung mengatakan bahawa Israel itu jahat, bukan macam dulu lah. Satu survei yang dibuat oleh orang-orang Palestin sendiri, mereka survei kepada TikTok, dan netizen TikTok ini mendapati lebih kurang 80%, 10% atau 8% adalah daripada kumpulan yang neutral, yang tidak memihak sama ada Israel ataupun Palestin. Bakinya lebih kurang 8%, bukan bakinya, 8% lagi adalah daripada kalangan mereka yang menyokong Israel. 8% campur 8%, 16% kan. Mereka tahu 16% ni pergi pada Israel. Sebab yang biasa tak pagar ni, dia pun nak jaga mulut dia sebenarnya. Dan lelaki Israel juga. Lebih daripada itu semua sokong rakyat Palestin tau. Netizen, dia orang buat survey, netizen kan duduk cakap dalam tu, dia survey. Maknanya kecenderungan orang, kalau ada orang hentam Israel hari ni, orang tak kata banyak lah. Dalam keadaan askar dia sendiri pun boleh bakar diri dia, lepas itu pergi kutuk Israel. Apa lagi kita nak? Apa lagi kita nak? Kalau kita berfikir ni dari segi rasional, nak tunggu dah nak menang pun kita nak join. Tuan-tuan, ini bukan cara orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum fi sabilillah thaqaltum ila al-ard. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu ketika disuruh kepada kamu berjihad di jalan Allah, kamu ni berat dengan dunia kamu? Apa yang menyebabkan kita tak pilih dunia, betul tak? Fikir itu dunia. Takut lepaskan dunia ni. Negara-negara besar yang kaya raya keliling tu takut negara dia bom, takut bangunannya pecah, takut macam-macam hilang, harta macam-macam. Negara itu sedap ni. Jahanam ni habis kita, betul tak? Kenapa kamu takut? Turidu apa ni, hayat dunia minal akhirat. Apa kamu ni nak sangat hidup di dunia ini, nikmat hidup dunia ini berbanding dengan akhirat? Fama mata'ul hayat dunia fil akhirat illa qalil. Tidaklah nikmat hidup di dunia ini berbanding dengan akhirat kecuali kecil, sedikit. Nikmat tapi sedikit. Kalau kita betul-betul faham, ni kata-kata betul-betul faham makna kita Islam ni, kita akan tolak ni. Tapi malahnya kita, saya sendiri agak keberatan untuk pergi lebih daripada itu. Kenapa? Sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kenapa kamu ni, kenapa malakum, apa benda yang menyebabkan bagi kamu ini apabila seru kepada kamu di jalan jihad jalan Allah, kamu ni berat. Ini adalah amal kan? Kenapa amalan? Dalam bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan ni, kalau nak tengok cerita perang bulan Ramadan, perang Badar, perang Khandaq Ramadan, pembebasan kota Mekah bulan Ramadan, perang Tabuk bulan Ramadan. Banyak kali perang tu dalam bulan Ramadan. Maknanya ketika mana orang Islam berpuasa, haus dan dahaga, mereka berperang. Mereka buat dua sekali, puasa pun jalan, berjihad pun jalan. Kenapa mereka boleh menang? Kerana Allah tolong. Kalau Allah kata tolong dengan malaikat. Tak yakin? Tanya orang Palestin yang berdepan dengan mereka itu, melihat sendiri pasukan berjubah putih, tolong mereka dalam peperangan. Tak yakin dengan orang Palestin kerana mereka bias. Tanya puak-puak Israel yang mereka sendiri mengatakan mereka berperang dengan hantu. Mana lagi kita nak letak keyakinan kita kalau itu pun kita tidak percaya? Yang ini dalam Quran, itu di zaman Nabi Ustaz, sekarang tak ada dah. Nabi boleh lah Allah tolong, kita siapa nak tolong? So macam mana? Sedangkan kita kalau kita belajar akidah kita ni ada karamah, ada ma'unah, ada mukjizat, betul tak? Ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karamah. Tok wali kita karamah,
Ma'unah kepada orang biasa yang ada kelebihan sedikit Allah bagi kepada Tuhan bagi ma'unah. Kita pun tak percaya kita boleh lepas ni, tapi kita boleh lompat pagar tu, ma'unah. Nak kata kita keramat pun kadang-kadang sembahyang subuh pun miss. Tapi Tuhan bagi juga. Benda dia lengkap dari segi ilmu. Azan ni? Azan kita berhenti lah. Berhenti terus, tak apa. Baik, tuan-tuan, sikit saya nak sambung. Apa dia sifat yang boleh menyebabkan orang Islam ni menang dalam bulan Ramadan? Sabar. Sebab puasa dia mengajar kita sabar lah. Kita daripada elok kita boleh makan, kita berhenti tak makan. Nak ajar apa tu? Sabar. Sabar. Dan begitu juga sabar dia menjadi asas kepada kemenangan. Ataupun Allah tolong melalui sifat sabar kita. Yang kita kata tadi, yang Allah sebut, tidaklah mereka itu lemah dan mereka itu menjegahkan apa? Innallaha yuhibbul musabirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang sabar. Kenapa? Dengan sebab sabar itu Allah akan tolong. Sabarnya orang Palestin itu 70 tahun, 75 tahun duduk dalam macam-macam. Bangkit. Berapa ramai yang mati. Dibunuh, dihalau macam-macam. Mereka sabar. Tak ada orang atas dunia ni yang sabar sebagaimana orang Palestin. Betul tak? Akhirnya Tuhan tolong. Yakin kita dengan Allah SWT. Saya bagi satu ayat Quran, ayat yang Allah beritahu kepada kita. Allah kata apa? Nak buktikan apa yang kita kata itu betul dan orang Palestin buat itu betul. Bala, sesungguhnya in tasbiru wa tattaqu, sekiranya kamu sabar dan kamu bertakwa, takut betul-betul kepada Allah, wa ya'tukum min fawrihim haza, dan kalau mereka itu datang kepada kamu, tentera musuh terdatang kepada kamu secara tiba-tiba, yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, kami akan cukup, kami akan tambahkan pula kepada mereka, kepada kamu, Tuhan kamu akan tambahkan kepada kamu dengan 5,000 orang tentera yang bertanda. Tu ada tentera yang bertanda ni dalam kes Palestin. Yang mana orang Palestin setiap mereka berpakaian putih, tanda yang lain daripada askar yang lain. Mereka boleh dikenal pasti bahawa mereka ni bukan daripada kalangan orang-orang pejuang-pejuang Palestin. Itu kalau kita ambil konteks Palestin, Allah akan tolong dengan malaikat. Ini janji Allah. Kalau sabar ni bukan zaman Nabi je, zaman kita pun sabar. Sabar ni bukan hanya puasa zaman Nabi, zaman kita pun puasa kena sabar. Kalau tak sabar, lingkup puasa kita, tuan-tuan. Lingkup. Sebab itulah bulan puasa ni sabar dari segi puasa kita tu menahan diri dalam, luar, dan juga sabar untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah janji Allah yang Allah pastikan bahawa mereka akan mendapat kemenangan. Sebab itulah bila kita bercakap tentang bulan Ramadan ini, kita akan bercakap sebenarnya dari sudut amalan yang bukan hanya berpuasa, tetapi amalan yang mungkin pada pandangan kita fardu kifayah ke ataupun kita tak perlu terlibat, tetapi ia merupakan amalan yang sangat mulia, iaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku di dalam peperangan Ramadan. Satu lagi berakhirnya ialah di mana Allah membuktikan, Islam membuktikan bahawa peperangan di dalam bulan Ramadan ini akan mematikan satu kuasa dunia, dan ini berlaku. Peperangan dalam bulan Ramadan pada tahun 1200 berapa Masehi, saya pun tak ingat, ketika mana selepas kejatuhan kerajaan Abbasiyah di Baghdad, di mana tentera-tentera Mongol yang ketika itu berada di puncak kuasa. Mereka berjaya menakluk Baghdad, mereka berjaya menakluk Eropah Timur. Eropah Timur tu mereka takluk tu. Apa dia tengok Mongol ni, Genghis Khan ni. Puncak kuasa. Mereka bertembung dengan kerajaan Mamalik, kerajaan Mamluk, kerajaan yang diasaskan oleh hamba-hamba. Ini hamba-hamba zaman Seljukiyah dulu, zaman Turki ni. Mereka berjaya menjadi raja. Mereka hamba mulanya, berjaya menjadi raja. Dan mereka berjaya di bawah Sultan Qutus, Saifuddin Qutus, bertempur di mana? Bertempur di Ain Jalut, di satu kawasan dekat laut ataupun selat ataupun tasik Galilei tu, membawa kepada ke Jerusalem
ada satu kawasan namanya Ain Jalut bersempena dengan satu mata air. Bertempur di situ. Disitulah kalahnya pasukan apa? Pasukan Mongol. Kalah. Sebab itu kita tengok ini pertolongan Allah satu. Yang kedua kita tengok dari sudut strategi. Kenapa mereka boleh kalah? Allah Ta'ala beri ini sebagai satu sebab dan musabab kenapa mereka boleh kalah. Mereka kemas, mereka hebat ketika itu. Tetapi ketika itu berlaku kemangkatan raja mereka di Mongol, Hulagu terpaksa balik. Dan dia balik dengan 100,000 tentera. Dia ada yang mengatakan 200, dia meninggalkan lebih kurang dalam 40 hingga 50,000 tentera saja yang dipimpin oleh Ket Buza. Tentera ini berasa mereka boleh mengalahkan tentera Islam di Mamluk, kerana kalau kalah di Mamluk ni habis orang Islam. Mereka pergi. Tetapi tentera Mamluk ni dia bawa pimpinan Sultan Qutus yang pergi ke situ mengambil kira bahawa ini kesempatan untuk mereka ranakkan Mongol. Dan Mongol selepas kalah dalam peperangan di Ain Jalut ni, mereka jatuh jadi kuasa dunia. Mereka tak jadi lagi kuasa dunia. Kita harap benda ni akan berulang. Di mana bulan Ramadan akan datang ni, mereka tekan orang Islam, mereka tekan di Gaza. InsyaAllah Gaza akan memberikan pukulan maut. Seterusnya Israel akan ranak daripada peta bumi. Yakin insyaAllah, tuan-tuan, yakin. Saya sangat yakin. Saya meneliti sejarah, saya sangat yakin insyaAllah. Tak ada dah Mongol. Dan jangan pelik, Mongol yang dikalahkan itu sebahagian mereka itu masuk Islam, mendirikan kerajaan Mongol di India yang bertahan dengan Taj Mahal apa semua tu. Tu kerajaan dia orang tu. Musuh Islam masuk Islam, kalah. Sebab itu kita belajar sejarah. Ada masa kita berlawan, ada masa dia jadi kawan. Dan kalau kita berdepan dengan dua orang ni, kita kena tolak dengan cara yang baik. Takkan nak perang, diplomasi apa semua okey, tak ada masalah. Perang. Jadi kemungkinan orang Yahudi, sebab Yahudi tidak semuanya yang Zionis ni, ramai di antara mereka yang sokong Islam. Ramai. Naturel Karta apa semua tu. Itu saya silap askar Yahudi, askar mereka yang pergi bakar dia silap Yahudi ni. Nama dia pun Aaron. Saya tak tahu Yahudi ataupun tak. Tapi oleh kerana penggunaan nama Yahudi ni, Bani Israel, sebab Allah SWT sebut nama itu, kita boleh sebagai umum lah. Tetapi tak khusus khas mereka yang lawan-lawan, mereka yang berbaik. Itu cara kita menggunakan Al-Quran. Tak, kita takkanlah dengan sebab ada Yahudi baik kita ini Quran kata tak betul ni, kita Quran kata umum yang tak baik memang asalnya memang tak baik. Bila tolak Islam ni tak baik, tuan-tuan. Itu je. Semuanya tak berperang lah, tak baik. Kan kawan kita yang tolak Islam, so kamu ni sebenarnya tak baik. Macam mana pun tak baik, saya belanja makan tak baik sebab akidah kamu tak betul. Lalu semua you belanja saya tak ada masalah, tu bagus. Tapi you duduk semua tak betul. You ni semua baik, sikit saja lagi masuk syahadah, baik semua. You boleh masuk surga daripada saya sebab saya ni soal banyak ni, kira-kira macam-macam ni kan. You masuk Islam, semua kejahatan kamu Tuhan pandang baik je Tuhan bagi. Tak nak? Tak nak? Boleh. Pernah kita berkata begitu? Tak ada, sebab kita rasa benda ni tak penting. Dan kita rasa tidak ada keperluan untuk kita bercakap dengan kau. Benda itu tu tak? Sebab kita nak force. Bila kita force, kita akan dapat serangan daripada dia. Bila dapat serangan daripada dia, kita boleh mempertahankan diri kita untuk berhujah. Memang kita akan tahu semua hujah. Tetapi berdasarkan kepada pengalaman, kita tahu bagaimana nak selesai masalah. Yang kita duduk menikah ni kan, last sekali lah. Dah kita sampai pencet beranak cucu ni, ada kita buat dalam kepala kita kira sebelum aku menikah ni, aku kena buat ni, aku buat ni. Tak ada. Ayah panggil mak balik. Apa saya nak menikah? Lepas itu pandai-pandai kita lah nak hidup. Ada masalah pergi jumpa ayah. Ada. Tak ada duit pergi berhutang. Kan? Elok. Okey je anak dapat masuk universiti apa semua. Kan? Tapi kalau semua nak susun dulu sebelum nikah, tak, orang tak buat kerja gitu. Orang nikah dulu. Betul tak? Mana kita buat dulu. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hendaklah kamu bekerja. Buat dulu, beramal dulu, puasa. Elok kata elok tu lain kira. Puasa dulu. Dan Allah dan Rasulnya akan nilai. Barulah ada penilaian. Kemudian kamu akan dipulangkan kepada pemilik alam ghaib dan syahadah ini, dan kamu akan dibalas dengan apa yang kamu buat. Yang penting buat dulu. Buat dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.